majlis akan diteruskan lagi dengan taklimat kemasukan ke tingkatan 1 2022 dengan betul-betul pada apa yang akan disampaikan Ustaz Zulman selepas ini, khususnya murid tahun 6. Kalau perlu buat catatan, tulis, Ustaz doakan kamu dapat sambung belajar ke peringkat sekolah menengah nanti di sekolah yang kamu impikan, hajatkan. Yang penting kena belajar betul-betul, insya-Allah dapat. Tanpa buang masa, dipersilakan Ustaz Zulman bin Sayuti untuk menyampaikan taklimat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Mukmin. Kita teruslah untuk taklimat kemasukan ke tingkatan 1 2022. Saya harapkan yang ada dalam ni adalah mereka ibu bapa, penjaga dan juga anak murid tahun 6. Okay, dan mana yang belum lagi join boleh wawarkan maklumat ini ataupun sesi ini kepada yang lain supaya dapat sama-sama ikuti, sama-sama ikuti tentang kemasukan ke tingkatan 1. Baik, saya nak kongsi anda dengan satu slide yang saya dah sediakan kat sini. Sekejap ya. Baik, kita tunggu slide sekejap. Okey. Saya harap ini juga tak mengambil masa yang lama, okey, untuk ke tingkatan 1. Ini adalah proses bagaimana cara tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid untuk kemasukan ke tingkatan 1 2022. Okey. Yang pertamanya, untuk sesi taklimat kemasukan ke tingkatan 1 ini, saya boleh katakan, saya boleh bahagikan kepada 4 isi kandungan taklimat saya. So yang pertama tentang berkaitan tentang latar belakang calon murid PSRA 2021 daripada segi keseluruhan, termasuk dari segi calon di peringkat negeri, daerah dan juga sekolah kita. Yang kedua, tarikh-tarikh penting dan juga tindakan bersama, sama ada di pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa penjaga dan juga murid, yang ini sangat-sangat penting. Dan yang ketiga, syarat kelayakan ke SAM dan SMT, apa dia syarat-syarat dia, sama ke tidak macam yang tahun-tahun sudah. Dan yang keempat, syarat-syarat dan juga kelayakan ke MITS. MITS ni adalah Ma'had Integrasi Tahfiz dan Sains. Okay? Kita ada JAIS di seluruh negeri Selangor, kita ada sekolah yang dipanggil MITS, Ma'had Integrasi Tahfiz dan Sains. Okay? Nanti kita tengok satu persatu apa dia perkara-perkara tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mula dengan latar belakang iaitu dari segi calon-calon PSRA 2021. Secara umumnya jumlah calon PSRA 2021 di seluruh negeri Selangor direkodkan sebagai 42,337 orang. 42,337 orang. Okey, nakkan penempatan hanya 4,000 saja. 10% daripada 42,000 tu perlu 4,000 saja penempatan untuk di semua sekolah SAM di negeri Selangor. Sekolah-sekolah agama menengah di negeri Selangor ada 22 orang. Ada 22 buah sekolah. Jadi ratanya nak ambil 4,000 lebih. Okey, 4,200 lebih. Calon PSRA daerah Kelang 19,000 hampir 19,000 lebih. Okey, dan macam pegawai di UPI mengatakan dia figure tepat tu belum muktamad lagi sebab masih ada lagi yang keluar masuk dan daerah daripada luar Kelang dan sebagainya. Jadi jumlah dia mencecah lebih kurang 19,000 orang. Dan jumlah calon PSRA SRA Sungai Sedang 85 orang. Okey, bayangkan 85 orang. Dan sekolah-sekolah dan juga penempatan yang terlibat, pertama kita ada SAM Bestari di Subang Jaya. Okey,
Yang ini alhamdulillah saya berdoa tuan-tuan dan puan-puan, kita ada wakil ke SAM Bestari dan alhamdulillah tahun lepas kita dah ada wakil kita yang belajar di SAM Bestari. Yang ini sekolah SAM yang sangat terpilih, sangat high, belajar dengan cara terkini, ala-ala macam universiti, menggunakan teknologi. Sebab tu SAM Bestari ini dia buka di open kepada seluruh negeri Selangor, tapi tak ramai, hanya 180 orang saja terbaik di negeri Selangor, dan keputusannya, syarat kelaikannya nanti kita tengok. SAM Bestari. SAM Bestari ni berada di USJ 5 Subang Jaya. Kemudian zon untuk SRA Sungai Sedang, kalau anak murid kita nak masuk ke sekolah agama, zon kita hanya di SAM Jeram sahaja. Tak boleh pergi ke SAM Sungai Bertih, tak boleh pergi ke SAM Tinggi Hishamuddin Kampung Jawa, tak boleh pergi ke SAM Nurul Iman. Zon kita SRA Sungai Sedang hanya di SAM Jeram. Termasuk sekali sekolah jiran kita, Tok Muda, Pekan Kapal, tiga-tiga sekolah ni berada di zon SAM Jeram. Penempatan yang dibenarkan pun untuk ke SAM Jeram, kota ke SAM Jeram untuk tiga-tiga sekolah ni pun tak banyak, hanya 16 orang je. Jadi kena rebut lah, daripada 85 orang ni untuk ke SAM Jeram kena rebut, kita ada 16 orang je. Dan penempatan seterusnya adalah MITS, Ma'had Integrasi Tahfiz Sains, yang kita ada peluang dan alhamdulillah lah SAM Sungai Sedang dah ada calonnya. Yang pertamanya MITS Alam Impian. MITS Alam Impian yang ini Ma'had Integrasi Tahfiz dan Sains, dia ada tahfiz, kemudian dia aliran sains. Kemudian MITS Bagan Terap. MITS Bagan Terap ni anak tuan-tuan dan puan-puan tahfiz, yang nak masuk tahfiz di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Selangor, dan dia tak sains, dia menjurus kepada ilmu turas. Ilmu turas ni maksud saya ilmu yang mempelajari kitab-kitab lama yang sangat lama. Kalau anak tuan-tuan dan puan-puan juga berhajat menjadi seorang pakar ilmuwan agama yang tersohor, ataupun bakal nak menjadi, ataupun dah ada peluang, dah ada gambaran-gambaran untuk ke Timur Tengah, sambung belajar ke Timur Tengah, ke Jordan, Syria, Mesir, dan ada gambaran untuk menjadi Sahibu Samahah Mufti, Sahibu Samahah Mufti. Maka SAM MITS Bagan Terap ni lah dia punya peringkat awalnya belajar untuk kitab-kitab turas ni. Dan yang ketiga adalah SAM Muhammadiyah. Kenapa SAM Muhammadiyah pula tak masuk dekat bahagian SAM? Dia masuk dekat bahagian MITS sebab SAM Muhammadiyah ni nanti saya cerita dengan lebih detail, tapi umumnya SAM Muhammadiyah ni adalah sekolah agama menengah yang menawarkan kurikulum bersepadu tahfiz. Kurikulum bersepadu tahfiz yang dia ada link dengan tahfiz Darul Quran di peringkat JAKIM. Nanti saya pergi satu persatu. Kenapa dia masuk dekat bahagian MITS? Sebab dia kurikulum tahfiz. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi terus kepada tarikh dan tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tarikh dan tindakan, tarikh-tarikh penting pihak sekolah dan juga ibu bapa, juga murid yang perlu ambil peranan, perlu tindakan dan save the date. Yang ini tarikh-tarikh dan tindakan untuk kemasukan ke SAM lah. Ke SAM, terutamanya SAM Bestari dan juga SAM Jeram. Baik, kita mulakan dengan tarikh yang pertama, 25 Julai hari ini. So, saya dah berikan kepada anda semua, ibu bapa, penjaga dan juga anak murid tentang taklimat kemasukan ke tingkatan 1. Kemudian nanti 27 Julai hari Selasa,
ibu bapa dan juga murid diminta untuk hadir ke sekolah secara drive-thru untuk ambil borang kemasukan ke tingkatan 1. Okey. Ada borang kemasukan ke tingkatan 1. Okey. Nanti kita dah sediakan dan tinggal ambil saja. Dan pastikanlah ketika nak hadir ambil borang tu, pastikan SOP dijagalah. Pakai face mask, mestilah yang sihat, yang tak ada positif COVID, bukan kuarantin, bukan ada hubungan dengan pesakit COVID dan sebagainya lah. SOP seperti biasa masuk ke sekolah. Okay, ingatnya 27 Julai 2021 hari Selasa ambil borang. Okay. Kemudian 9 Ogos 2021 tuan-tuan dan puan-puan hantar semula borang kemasukan tingkatan 1 tu yang lengkap, okay, ke sekolah. Hantar saja, letak saja. Okay. Kita akan sediakan satu bakul macam tuan-tuan dan puan-puan ambil nota semalam. 9 Ogos tu letak saja dalam situ, sebab kita dah bungkuskan ikut kata Ustazah Farazila semalam, setiap borang itu dah dimasukkan dalam plastik. Okay. Jadi dah ambil borang tu, isi, sertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian hantar semula pada 9 Ogos. Sebelum atau pada 9 Ogos. Okay, hantar semula ke tray yang kita sudah sediakan. Makluman tuan-tuan dan puan-puan, 9 Ogos tu tarikh yang diberikan oleh pihak JAIS, okay, hantar ke sekolah. So kami kena ikut. Tetapi kalau ikut jadual, kalau ikut tarikh sebenar dalam kalender, 9 Ogos tu adalah awal Muharram. Cuti awal Muharram. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena hantar sebelum pada 9 Ogos. Dan di hari akhir adalah 6 Ogos hari Jumaat. Okay. Tarikh tu 9 Ogos JAIS yang tentukan. Dalam borang tu pun letak 9 Ogos. Tapi 9 Ogos tu adalah cuti umum awal Muharram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena dan saya ulang sekali lagi, tuan-tuan dan puan kena hantarlah borang yang telah lengkap itu pada 6 Ogos, okay, hari Jumaat. Baik, selepas itu, selepas hantar borang yang lengkap itu, biarkan anak tuan-tuan dan puan-puan akan terus belajar, ulang kaji untuk UPKK dan sebagainya, dan sekolah akan teruskan hantarkan laporan dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan akan tahu semakan status permohonan kemasukan ke tingkatan 1 pada 23 Disember 2021. Tarikh mula untuk semakan bermula 23 Disember 2021. Semak yang ini semak secara online. Di link yang saya tuliskan kat situ, semakkan.jais.gov.my. Buka link situ, klik link situ, kemudian masukkan nombor kad pengenalan anak, kemudian terus dapat tahu sama ada berjaya ataupun tak berjaya. Kalau semak 23 hari bulan itu tidak berjaya, okay, tak dapat untuk ke mana-mana, jadi pada tarikh itu juga ataupun mungkin lewat sehari, ini tarikh yang dicadangkan tertakluk kepada sebarang perubahan. Tarikh itu tuan-tuan dan puan-puan boleh terus klik link rayuan. Okay, isikan link rayuan di Google Form di link yang diberikan. Okay, Google Form tersebut. Terus isi rayuan dan apa dokumen yang diperlukan, maka ikutlah dalam maklumat yang diminta itu. Okay, bermula pada 23 Disember. 23 Disember, cek semakan, status berjaya tak berjaya. Kalau berjaya, dia akan terus minta download dan apa semua. Kalau tidak berjaya, terus isikan borang link rayuan. Okay, tak perlu melalui sekolah. Dia terus link terus isi secara online. Baik, kemudian 20 Januari 2022, pendaftaran murid tingkatan 1 bagi tawaran yang pertama. Ini yang 23 hari bulan tadi. 23 hari bulan yang nombor 4 tadi, kalau status anak tuan-tuan dan puan-puan mohon itu berjaya, maka 20 Januari 2022 adalah pendaftaran murid tingkatan 1. Masuk, dia daftar pergi ke SM Jeram. Okay. Dan kalau 23 Disember itu semak tak berjaya,
Kemudian terus isi borang rayuan, keputusan rayuan itu dikeluarkan pada 24 hari bulan Februari. Jadi kalau Januari itu dah mula sekolah bersemuka, tapi anak tuan-tuan dan perempuan tak dapat lagi keputusan rayuannya, anak tuan-tuan dan perempuan diminta untuk bersekolah di sekolah menengah biasa dahulu. Sekolah menengah biasa dahulu. Semakannya nak semak semula tak dapat rayuan tu pada 24 Februari 2022. Itu baru semak. Semak rayuan. Kemudian kalau berjaya, maka anak tuan-tuan dan perempuan bersekolah pada 1 Mac 2022. So itu tarikh-tarikh dia. So yang saya nak tekankan, jangan lupa 27 Julai ambil borang, 9 Ogos ataupun 6 hari bulan Ogos. Tarikh akhir hantar borang yang telah lengkap. Kemudian 23 Disember semak status. Berjaya tak berjaya? Kalau berjaya, tahniah, anda terus daftar pada 20 Januari. Kalau tak berjaya, 23 Disember itu isi borang rayuan secara online. Kemudian semak status yang rayuan 24 hari bulan Februari itu berjaya atau tidak. Kalau berjaya, dia terus daftar pada 1 Mac 2022. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, syarat dan kelayakan ke sekolah agama menengah. Yang ini ke SAM Jeram ataupun ke SAM Bestari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali mestilah warga negara Malaysia. Dalam sijil surat beranak ada tulis warga negara. Kalau dapat my card, mesti ada tulis warga negara. Dan dia mestilah rakyat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor atau Pemastautin tetap. IC tengahnya nombor 10 lah. Rakyat Selangor. Kemudian yang keduanya umur 12 ataupun 13 tahun. Saya tak tambah ini syarat yang diberi oleh JAIS. Mungkin dia ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa umur 13 tahun pula dimasukkan. Yang ketiga, sekolah. Mesti sekolah di sekolah JAIS. Senang ceritanya, sekolah di sekolah JAIS dan sekolah di sekolah kebangsaan ataupun di sekolah jenis kebangsaan. Di negeri Selangor. Kemudian pencapaian. Yang ni saya dah cerita sebelum ni, anak tuan-tuan dan puan-puan kena lulus. Pencapaian dia, permohonan dia ataupun penilaian dia ataupun pemilihannya dia berasaskan kepada satu, lulus saja ujian prestasi pertama. UP1 tu ujian prestasi pertama, PPT peperiksaan pertengahan tahun, kemudian peperiksaan akhir tahun yang akan diambil pada 9 hingga 13 Ogos nanti. Pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan ambil semua ambil semua ujian ni. Ujian prestasi pertama, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Yang kedua, lulus bahasa Arab. Ini syarat dia. Lulus bahasa Arab di ujian prestasi pertama, lulus bahasa Arab di peperiksaan pertengahan tahun, lulus bahasa Arab di peperiksaan akhir tahun. Ketiga-tiganya bahasa Arab tu kena lulus. Macam kalau SPM, BM kena kredit lah. Yang ini kena lulus bahasa Arab. Yang ketiga, lulus ujian tilawah dan hafazan. Hari tu dah lepas kan? Ujian tilawah hafazan pada bulan Julai yang lepas, yang Ustazah Farazila dan juga Ustazah Halimatun buat Google Meet ataupun WhatsApp call, WhatsApp video call, kena lulus lah. Kemudian yang keempat, lulus penilaian sahsiah IHAP yang Khalifah Muda tadi tu. Yang ada buku IHAP tu, yang warna biru. Yang kelima, lulus PAFA. Yang keenam, pencapaian yang baik dalam co-curriculum. Alhamdulillah, setakat ini SIA Sungai Sedang semua murid darjah 6 turut serta dalam co-curriculum. Jangan tak serta. Kalau tak ikut serta, tak ada rekod sebab tu markah dalam co-curriculum tu kosong. Sayang. Kemudian yang ketujuh, lulus ujian kelayakan khas kemasukan ke tingkatan 1. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini tahun kemasukan tahun 2021 dan juga kemasukan ke SAM 2022 ada sedikit perubahan dan perubahannya adalah di perkara nombor 7 ni. Ujian kelayakan khas kemasukan ke tingkatan 1.
Tuan-tuan dan puan-puan dah isi borang yang tuan-tuan ambil nanti pada 27 Julai. Kemudian serahkan semula pada pihak sekolah 9 Ogos ataupun 6 Ogos. Nanti akan ada satu lagi ujian selain daripada perkara 1 sampai 6 tadi. Ada satu ujian kelayakan khas kemasukan. Macam nak pergi MRSM, macam nak pergi ke sekolah berasrama penuh SBP, ada ujian kelayakan. Jadi nak masuk ke SM, kali ini JAIS tentukan ada ujian kelayakan khas. Yang ini digambarkan dia akan cuba dilaksanakan pada bulan November dan masa dia dalam tempoh 1 jam. Sama ada online ataupun tidak online, setakat ini ujian kelayakan itu dibuat secara bertulis, secara hadir. Secara hadir. Tapi tak pastilah kalau bulan 11 nanti masih lagi kekal dengan PDPR, mungkin juga dibuat secara online. Saya tak pasti kemungkinan. Tapi peringkat awalnya, keputusan awalnya, ujian kelayakan ini dibuat secara bertulis. Murid hadir ke sekolah, ada soalan dia dan dijawab dalam tempoh 1 jam. Ada objektif dan ada subjektif. Macam PSRE. Macam. Tapi dia tidak sesusah PSRE saya rasa. Okay, yang digambarkan begitulah. Baik, kemudian untuk SAM Bestari, khas untuk SAM Bestari, mesti mumtaz dalam pencapaian keseluruhan. Mumtaz maksudnya nombor 1, UP1, PPT dan PAT dapat mumtaz. Nombor 2, Bahasa Arab, UP1, PPT, Periksa Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun dapat mumtaz. Ketiga, ujian tilawah hafazan mesti mumtaz. Keempat, sahsiah, penilaian sahsiah, ihab Khalifah Muda mesti mumtaz. Kelima, PAFA mesti mumtaz. Keenam, co-curriculum mesti dapat capai keputusan yang terbaik, paling tinggi dalam aktiviti co-curriculum. Dan yang kelima, lulus ujian kemasukan ke tingkatan 1. Okey? Yang itu perkara-perkaranya untuk SAM Bestari. Baik. Kemudian, bagaimana pula pemilihan yang ditentukan oleh pihak JAIS? Pertama sekali, pemilihannya berdasarkan kepada satu, borangnya mesti lengkap. Borangnya lengkap, kalau tak lengkap dia akan tolak awal-awal. Kemudian diikut tarikh, kalau 6 Ogos lah, sebelum 6 Ogos lah, ataupun pada ataupun sebelum 6 Ogos lah borang itu dihantar. Selepas itu, tak diterima. Okey. Kemudian pencapaian tertinggi, macam saya kata tadi, pencapaian tertinggi dalam semua ujian. Okey. Ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun, periksa akhir tahun, tilawah dan hafazan, sahsiah, PAFA dan juga penglibatan pencapaian yang terbaik dalam aktiviti co-curriculum. Okey, yang itu dia akan nilai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada 27 hari bulan nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat borang warna putih ni lah. Borang warna putih. Okey, borang warna putih ni semua murid boleh dapat borang warna putih. Kita bagikan pada semua murid. Untuk borang SAM Bestari, kita tak bagikan kepada semua murid. Kita tak bagikan semua murid. Saya nyatakan dengan terus terang kat sini. Biasanya SAM untuk borang berwarna kuning, untuk SAM Bestari, kita lihat pencapaian anak murid. Kita lihat satu-satu pencapaian anak murid itu berdasarkan kepada prestasi dia di ujian prestasi pertama. Yang ini. Okey. Kita lihat pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan sendiri di ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun. Kemudian kita tengok juga pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan dalam mata pelajaran bahasa Arab di ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun. Kalau dua part ini, okey, dua perkara nombor 1 dan nombor 2 ini, kalau anak tuan-tuan dan puan-puan berjaya dapat mumtaz, okey, berjaya dapat mumtaz, baru kita akan bagikan borang yang berwarna kuning. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat keputusan dia pada UP ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun nanti, ataupun kita lihat kepada ujian prestasi pertama dan peperiksaan pertengahan tahun, keputusan dia mumtaz, anak tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dua borang ni, warna putih dan warna kuning. Okey, kalau dapat satu borang saja bermaksud
markah anak tuan-tuan dan perempuan tu tak capai ke bahagian mumtaz. Okey. Dia kena ikut ya, sebab dia syarat ke SNM Bestari mesti mumtaz. Jadi jangan saya nanti masa nak ambil borang nanti pada 27 Julai, anak aku dapat warna putih aja, anak aku pula dapat warna putih warna kuning. Kena fahamkan betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, saya fahamkan di sini yang dapat warna putih dan kuning adalah mereka yang kita lihat, kita nilai ikut pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan yang periksanya ujian prestasi pertama dan periksa pertengah tahun hari tu dapat mumtaz. Okay? Kalau dia dapat mumtaz, bahasa Arab dia pun mumtaz, kita bagi dua-dua borang ni. Okay? Kalau dia dapat jahit jidan, dapat jahit, dia dapat borang putih, sahaja. Okay? Jelas Baik. Kita pergi kepada perkara yang keempat, iaitu syarat dan kemasukan, syarat ataupun kelayakan ke MITS, Mahat Integrasi Tahfiz Sains dan juga ke SNM Muhammadiyah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, MITS itu macam saya kata tadi, Mahat Integrasi Tahfiz dan Sains, MITS. Kemudian zon kita, SIA Sungai Sedang, zon kita, siapa yang nak ke MITS itu, pertama MITS Alam Impian. Okay, MITS Alam Impian ni adalah tahfiz dan sains. Okay, tahfiz dan dia ada aliran sains. Siapa yang nak bercita-cita untuk jadi doktor Al-Hafiz, dia boleh pergi, adalah dia doktor. Okay, dia doktor, dia pakar doktor, kemudian dia juga hafiz. Jadi dia boleh pergi melanjutkan pelajaran ke MITS Alam Impian. Dan kalau ikut dia punya sejarah-sejarahnya dan ikut rekod-rekodnya lepas-lepas, borak-borak dengan guru-guru MITS, ramai anak murid kita yang lepasan SPM di MITS dah pergi ke Mesir untuk sambung bidang medik, bidang perubatan. Jadi dia balik itu, dia bawa title Al-Hafiz dan juga bawa title doktor. Kemudian MITS yang kedua yang ditawarkan adalah MITS Bagan Terap. Okay, MITS Bagan Terap ni adalah MITS, macam saya kata tadi, MITS ataupun tahfiz, sekolah tahfiz, dan dia belajar ilmu turas. Dia bukan sains, dia ilmu turas. Dia baca kitab-kitab lama, dia baca kitab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ambali, Imam Maliki yang lama-lama tu, yang tak ada baris. Dan belajar juga tentang kawaid fiqhiyah yang tak ada baris. Belajar juga tentang asas-asas ataupun bahasa-bahasa lugah bahasa Arab dari segi dipanggil ilmu-ilmu sastra dalam bahasa Arab. Al-Quran itu ditafsirkan dalam bahasa Arab. Dia belajar ilmu-ilmu ini. Okay? Sebab tu saya kata tadi, apabila ada yang bercita-cita nak mendalami lebih tentang ilmu agama, nak jadi pakar rujuk agama, nak jadi mufti, cita-citanya jadi mufti, maka MITS Bagan Terap adalah lokasi pembelajaran yang sangat sesuai. Dia belajar daripada awal, peringkat asas lagi tentang ilmu-ilmu agama. Okay? Kitab-kitab fiqh, kitab-kitab lama, kitab-kitab yang tak ada baris, kitab-kitab buku helaian yang berwarna kuning helaian dia tu. Okay? Itu MITS Bagan Terap. Dan yang ketiga, SNM Muhammadiyah. Dia adalah SNM biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Sekolah Agama Menengah Biasa. Yang menawarkan subjek KSSM. Tiga-tiga ni ada KSSM. Ada kurikulum sekolah menengah. Tetapi SNM Muhammadiyah ni dia kurikulum bersepadu tahfiz yang direka, yang diambil daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian dia ada link pula dengan Darul Quran di JAKIM. Jadi dia boleh sambung terus ke Darul Quran dan dapatkan syahadah tahfiz di Darul Quran. Jadi ketiga-tiga ini kita tawarkan. Ada peluang untuk anak murid kita. Ini tak termasuk yang tadi 16 orang ke SNM Jeram tu lah. Ini siapa-siapa pun boleh apply. Okay? Asalkan diikut syarat-syarat dia. Baik, untuk tarikh dan tindakan untuk siapa yang ingin berminat ke MITS Alam Impian, MITS Bagan Terap dan SNM Muhammadiyah, tarikh-tarikh dia perkara 1 hingga perkara 3 ini sama seperti yang saya nyatakan. Okey. Taklimat pada hari ini 27 Julai ambil borang
Kemudian 9 Ogos tarikh hantar borang, ataupun tadi kita dah sudah nyatakan 6 Ogos hantar borang. Kemudian bulan 11 tu kena ikuti jugalah peperiksaan ataupun ujian kelayakan kemasukan ke tingkatan 1. Okey. Kemudian perkara yang keempat, 2 Disember, hari Khamis tu, nanti tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan akan dapat surat tawaran temuduga. Untuk MITS ni, dia ada satu lagi surat, iaitu surat temuduga. Tak semestinya dapat surat tu terus daftar. MITS ni dia ada passion dia lain sikit. Dia dapat surat, kemudian dia terus hadir untuk temuduga. Belum dapat jamin untuk masuk belajar ke MITS. Dia dapat surat tawaran temuduga dulu. Hadir untuk temuduga. Kemudian 14 Disember baru temuduga itu dilaksanakan. Temuduga ni lah yang anak tuan-tuan dan puan-puan, kalau betul-betul nak masuk MITS, dia ada temuduga, kena hafalkan surah-surah lazim. Bukan lazim 3 kul tu. Bukan lazim 3 kul. Dia ada hafalkan surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan beberapa surah. Surah-surah yang biasa kita ngaji waktu petang. Sebab tu kita mengaji tu, Ustaz Mukmin ketuai bacaan tu supaya kita dapat biasakan pembacaan surah-surah tersebut. Supaya nanti kalau ada yang nak masuk MITS, benda ni dah boleh biasa, dah boleh lancar dengan surah-surah ni. Dan kalau kerap kita baca, dia akan jadi lebih mudah untuk kita hafal. So 14 Disember itu adalah temuduga, selain daripada temuduga soalan-soalan yang lain lah. Baik, kemudian 31 Disember dah lepas temuduga tadi, 14 Disember, 31 Disember baru dikeluarkan surat tawaran kemasukan. Yang ini memang dah confirm lah untuk masuk ke MITS ataupun ke SAM Muhammadiyah. Kemudian 3 hingga 7 Januari 2022 hari Isnin baru buka rayuan ke MITS. Baru buka rayuan ke MITS. Siapa yang tak dapat? Kalau anak tuan-tuan dan puan-puan dah dapat surat tawaran temuduga, dah pergi temuduga pada 14 hari bulan, tak dapat surat tawaran. Pada 31 hari bulan tu tak dapat surat tawaran, maknanya gagal masuk ke MITS. Masih boleh buat rayuan untuk mohon ke MITS, tapi tak ada rayuan secara online. Beza dengan yang tadi, yang ke SAM. Yang saya nanti 23 Disember, kalau semak tak dapat buat rayuan terus guna online. Yang ini tak ada online. Tak ada online. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak, tuan-tuan kena buat surat. Buat surat mohon rayuan, surat permohonan rayuan masuk ke MITS ataupun SAM Muhammadiyah. Alamatkan kepada pengarah Jabatan Pimpinan Selangor, sertakan dengan butiran-butiran sokongan-sokongan yang terbabit. Dah hantar terus kepada pihak JAIS. Tak ada hantar kat sekolah, hantar terus ke pihak JAIS. Kemudian 12 Januari baru dikeluarkan surat rayuan. Surat tawaran yang kedua yang berkaitan tentang rayuan. Kalau tak ada lepas tu, maka tak adalah, memang tak dapat lah, tak ada rezeki lah untuk masuk ke MITS ataupun ke SAM Muhammadiyah. Lepas pada 12 Januari. Kemudian 24 Januari 2022 hari Isnin barulah murid daftar masuk untuk tawaran yang pertama tadi. Tawaran pertama tawaran yang lulus temuduga tadi 24 Januari. Kemudian 26 Januari edaran surat, bermula 26 Januari bermulalah untuk proses, dan mungkin selepas itu baru dapat edaran surat tawaran yang siapa yang membuat rayuan. Kemudian 31 Januari hari Isnin barulah murid yang buat rayuan tadi masuk daftar untuk ke SAM dan ke MITS dan juga ke SAM Muhammadiyah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak murid sekian, syarat dan kelayakan ke MITS dan juga SAM Muhammadiyah. Nombor 1, warga negara tu memanglah sama macam tadi. Nombor 2 pun umur, sama macam tadi. Dan yang ketiga tu sekolah. Mesti sekolah daripada sekolah-sekolah agama di JAIS, sekolah tahfiz yang established dengan JAIS, ataupun sekolah-sekolah di SK, dan mesti berada di sekolah-sekolah SK di negeri Selangor. Okey, pencapaian dia, pencapaian dia sama macam tadi. Perkara satu, mesti kalau kat sini dia kata lulus, tapi sebenarnya dia mumtaz keseluruhan. Dia mesti mumtaz keseluruhan UP ujian prestasi pertama, periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun.
mumtaz dari segi bahasa Arab, kemudian mumtaz tilawah hafazan, mumtaz dari segi khalifah muda, ihab, mesti mumtaz dengan pafa, pencapaian terbaik tertinggi dari segi kurikulum, lulus ujian kelayakan kemasukan tingkatan 1 masa bulan 11 nanti, dan juga ujian temuduga kemasukan. Lulus ujian kemasukan. Walaupun 1 hingga 7 ni dah mumtaz, dah baik, dah lepas dah, tapi kalau ujian temuduga ni tak lepas, maka tak dapat juga untuk masuk ke MITS ataupun SAM Muhammadiyah. Okay. Macam tu juga, kalau nombor 1 hingga nombor 6 tu dah mumtaz, dah baik dah, tapi ujian kelayakan tak lepas-lepas juga. Gagal pada ujian kelayakan, maka tak masuk juga ke SAM ataupun ke MITS. Okay. Baik, keputusan dia mesti mumtaz. Untuk ke MITS dan SAM Muhammadiyah mesti mumtaz. Mesti mumtaz. Walaupun lulus boleh, tapi biasanya mereka ni akan mencari keputusan yang terbaik. Mumtaz biasanya. Dia akan cari yang mumtaz tu, dia akan offer dulu. Biasanya Jaya Jidan ni jarang-jarang dapat. Jadi ikut pengalaman ustaz dan juga pihak guru-guru, pihak sekolah, capaikan keputusan yang mumtaz supaya senang untuk mohon untuk masuk ke MITS dan SAM Muhammadiyah. Okay. Pemilihannya sama macam tadi, untuk dapatkan pencapaian yang tertinggi selain daripada borang tersebut lengkap dan hantar ikut tarikh yang ditetapkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah contoh borang yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat nanti. Okey, kalau MITS alat impian, borang dia berwarna pink. Ini color kamera saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz tak nampak macam pink pun. Color kamera saya. Dia tak dapat detect. Tapi sebenarnya dia color pink. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan kalau dapat color pink, maksudnya dia ada peluang untuk ke alam impian. Ataupun anak tuan-tuan dan puan-puan dapat juga yang color hijau. Itu anak tuan-tuan dan puan-puan dapat peluang untuk pergi ke bahagian terap. Ke ilmu turas tadi. Yang nak jadi mufti. Yang jadi pakar agama. Yang jadi pakar rujuk agama. Yang jadi pendakwah. So, MITS bahagian terap. Okay. Kemudian yang ketiga, SAM Muhammadiyah yang kurikulum bersepadu tahfiz. Yang ada link dengan Darul Quran Jakim. Yang ini berwarna biru, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi, kalau 27 hari bulan Julai nanti, ketika tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan juga nak ambil borang kemasukan ke tingkatan 1, tiba-tiba dia dapat warna putih, tiba-tiba dia dapat warna kuning, tiba-tiba dia dapat warna pink, tiba-tiba dia dapat warna hijau, tiba-tiba dia dapat warna biru. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat-sangat sarankan isi kesemuanya. Isi kesemuanya. Okay? Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan isi MITS saja, tak isi borang putih, agak berisiko. Tuan-tuan dan puan-puan, agak berisiko. Okay? Agak berisiko. Takut MITS tak dapat, yang pergi SAM Jeram pun tak dapat. Okay? Jadi, cadangan saya, yang warna putih tu, tuan-tuan dan puan-puan isi. Anak tuan-tuan dan puan-puan juga isi. Kemudian yang warna pink, yang warna hijau, yang warna biru ni pun, yang warna kuning ni pun isi juga. Sebab dia mungkin ambil daripada salah satu daripadanya. Saya takut MITS tak dapat, MITS bahagian terap tak dapat, semua tak dapat. Okay? Pernah ada kes dulu, tuan-tuan dan puan-puan dia sangat tawakal untuk isi satu borang saja. Iaitu dua borang saja. Borang MITS dengan Bestari. Yang warna putih tu dia tak isi. Jadi dua-dua tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhirnya dia merayu dan dia isi rayuan. Saya tak pasti dia dapat ke tidak. Sebab dia tak isi borang tu. Saya rasa dia tak dapat. Sebab permohonan ke SAM berdasarkan kepada borang yang kita isi, yang kita hantar ke pihak sekolah. Okay? Jadi kalau nanti 27 hari bulan, hadir ke sekolah, dapat borang, Ustazah Farazila atau Ustazah Halimatun bagi, kalau dalam tu ada 5 jenis borang, isi kelima-limanya. Okay? Lengkapkan kelima-lima dokumen yang diperlukan. Hantar semula pihak sekolah. Kita nak hantarkan semua. Maknanya kalau dapat 5 color ni, maknanya anak tuan-tuan dan puan-puan ni, anak-anak murid saya Sungai Sedang Darjah 6 ni, maksudnya dia dapat keputusan
mumtaz lah keseluruhannya tu. Jadi isi. Sayang kalau tak isi. Okey. Jadi ingat ya, borang dia ada berwarna putih, ada berwarna kuning. Putih tu untuk SAM Jeram, kuning tu untuk SAM Bestari, kemudian ada warna pink untuk Alam Impian, hijau untuk MIT Sebahagian Terap, dan warna biru ni adalah untuk SAM Muhammadiyah yang jalankan kurikulum tahfiz bersepadu, bersepadu tahfiz KBT. Okay. So itu saja untuk taklimat ke tingkatan 1. Silakan kalau ada pertanyaan daripada ibu bapa dan juga murid. Kalau ada pertanyaan ataupun tak clear, ataupun segan nak buka mic untuk bertanya, Ustaz Umin, kita benarkanlah untuk tanya dalam kat ruangan chat kat tepi tu Kau ada segan nak betul. bertanya. So boleh je. Saya ataupun Ustaz Umin nanti akan tolong bacakan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Salam, silakan Puan. Ustaz, kalau tadi Ustaz kata untuk yang sekolah agama Jeram tu hanya itu je, kita tak boleh pergi ke Kampung Jawa dan Sungai Bertih. Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan kenapa tak boleh, memang tak boleh memohon, memang kita takkan dapat ke ataupun boleh buat rayuan ke, macam mana Ustaz? Pihak JAIS dia telah pun nak kata macam mana ya, dia telah pun zonekan, dia telah pun zonekan sekolah-sekolah sekolah kita ke SAM Jeram. Dia telah pun zonekan ke SAM Jeram. Maksudnya kita untuk peratus kita pergi ke SAM Hishamuddin Sungai Bertih ataupun ke Hishamuddin Kampung Jawa memang tak ada. Dia dah susun. Kalau kita macam mana dia dah muktamadkan lah zon, dia sekolah-sekolah agama ni dia dah zon-zonkan ke situ. Lagipun memang pada pandangan saya lah pada pandangan saya, lain saya tak pasti. Tapi kalau kita pun kalau kita mohon ke SAMT Hishamuddin Kampung Jawa, Hishamuddin Kampung Jawa tu dia 180 orang penempatan saja dan dia meliputi zon sekolah yang kalau ikutkan dia daripada Bukit Tinggi, dia daripada sekolah-sekolah yang berada di kawasan Bukit Tinggi, Sungai Kandis, Jalan Kebun dan membawa sampai ke Pekan Kelang, sampai ke Bandar Kelang. Itu dia punya zon dia sangat besar dan ada juga dia masuk sedikit kota kemasukan ke SMT Hishamuddin Kampung Jawa tu daripada Petaling 20%. Jadi untuk memungkinkan kita ke SMT Hishamuddin Kampung Jawa tu sangat tipis. Jadi kalau kita nak berhajat, kita 85 orang nak masuk ke SMT Hishamuddin Kampung Jawa tu, kita kena mungkin boleh cuba tapi saya kata tak suggest lah untuk pergi ke situ sebab kemungkinannya sangat tipis. Tapi kalau kita dah memang ke zon kita, JAIS dah zonkan ke SAM Jeram dan kita pula, anak kita pula dapat mumtaz, peluang itu sangat tinggi daripada anak kita mumtaz pergi ke Jeram tu sangat tinggi peluang dia. Tapi kalau anak kita mumtaz untuk pergi ke SMT Hishamuddin Kampung Jawa tu jadi sangat tipis. Mungkin anak kita tu jatuh yang ke berapa ratus pun tak pasti. Jadi kena ingat 180 saja penempatan ke SMT Hishamuddin Kampung Jawa dengan jumlah zon yang sangat besar, sangat padat. Begitu juga dengan SMT Hishamuddin Sungai Bertih. Dia kawasan-kawasan yang daripada Port Klang. Kawasan daripada Port Klang, daripada Pulau Indah, daripada ke situ, daripada Pulau Lumut, zon dia. Sampai membawa sampai ke bahagian Sungai Udang, Teluk Gong, sampai ke situ.
Jadi itu pun sangat padat dan itu juga nak masuk pun hanya 180 orang kapasiti. Dan kalau kita nak masuk ke situ pun jadi sangat-sangat tipis. Anak kita Mumtaz kalau nak pergi ke Isamuddin Sungai Bertih tu sangat tipis. Mungkin dah jatuh. Dia akan utamakan dulu kepada sekolah-sekolah yang di zon yang dizonkan itu. So saya rasa kalau kita nak anak kita nak ke sekolah agama juga, so pergi ke SAM Jeram. Macam anak saya akan dua-duanya dapat ke SAM Jeram. Sebab untuk mohon ke Isamuddin Kampung Jawa, Isamuddin Sungai Bertih itu sangat berisiko tinggi untuk tak dapat. Itu nasihat saya lah. Tapi puan jangan risau sebab semua SAM, 22 SAM termasuk SAM Muhammadiyah Sabak Benam tu yang ada KBT tu semuanya sama aliran dia. Semuanya sama. Semuanya keluar dalam batch yang sama. Tak ada perbezaan pun. Cuma SMT tu, mana yang kata macam saya kata tadi, ada SMT, ada SM, ada SMT. SMT tu adalah sekolah yang menawarkan tingkatan 6. Dia ada tingkatan 6, ada STAM dan juga ada STP. Itu saja beza dia. Cuma dia ada asrama, tak ada asrama lah. Okey puan Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi ke soalannya yang tak clear ke? So kalau tak ada soalan, dekat ruangan chat pun tak ada soalan. Jadi saya nak menyeru sekali lagi dan nak reminder kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak murid supaya jangan lupa ya tarikh-tarikh berkenaan. 27 hari bulan tu ambil borang. 9 Ogos untuk serah semula borang yang telah lengkap. Dekat borang tu ada dokumen-dokumen yang perlu disertakan, jadi ikut saja. Kemudian jangan lupa pada 9 hari bulan Ogos hingga 13 hari bulan Ogos ya, peperiksaan akhir tahun. Yang ini minta tolong wawarkan supaya semua murid dapat ikut serta untuk periksa akhir tahun. Mungkin cara dia sama seperti periksa pertengahan tahun, ambil pada 9 hari bulan. 9 hari bulan, ikut SOP, ambil semua subjek. Betul. Ambil soalan pada 9 hari bulan 8, jam 2.30 hingga 4.30 di sekolah. Kemudian pulang semula pada 13 hari bulan 8, jam 2.30 hingga 4.30. 9 hari bulan tu ambil semua soalan dan buat jawab soalan tersebut dengan baik. Kemudian pulang semula pada 13 hari bulan 8. Ya. Saya harap anak-anak murid untuk ulang kaji sebelum jawab soalan tu, baca buku, kemudian saya minta bantuan ibu bapa, penjaga untuk pantau anak-anak murid menjawab soalan. Hantar semula pada 13 hari bulan 8 semua kertas soalan dan juga jawapan yang telah pun dijawab. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil masa sikit untuk sharekan borang mungkin nanti tak apa clear tentang borang kemasukan ke tingkatan 1. Okey, nampak sikit saja sebelum saya habis. Yang ini adalah contoh borang kemasukan ke tingkatan 1. Yang ni yang berwarna putih lah, yang umum, yang semua boleh isi untuk ke SAM Jeram. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini perhatian yang ini minta tolong lampirkan kepada satu salinan saja. Mesti ada salinan sijil kelahiran murid, IC ibu dan IC bapa ataupun IC penjaga. Kalau penjaga tu dia tinggal dengan penjaga, suami isteri, maka lampirkan salinan kad pengenalan penjaga. Kemudian nama isi, pastikan isi dalam huruf besar. Gunakan pen warna pen bolpen, pen kering. Pen kering dan isikan maklumat ni, kemudian tanda tangan. Tarikh ini letaklah tarikh sebelum 9 Ogos. Yang ni saya nak fokuskan kepada pencapaian
Okay. Tuan-tuan dan puan-puan tengok pencapaian yang katakan kenapa dia sangat penting. Okay. Lihat pentaksiran kurikulum di ujian prestasi pertama. Okay. Periksa pertengahan tahun dan periksa akhir tahun. Nampak tak dia sangat penting sampai diletakkan mewakili 40% okay, markah. Kemudian nampak tak mengapa penting dia pentaksiran bahasa Arab. Okay. Siapa yang rendah sikit bahasa Arab tu agak sedikit kekurangan dah di sini. Sebab markah keseluruhannya adalah mewakili 20% markah untuk bahasa Arab. Okay. Sahsiah ni tadi adalah sahsiah IHAB yang anak tuan-tuan dan puan-puan nanti akan dapat di sinilah. Sama ada dia Al-Fatih Junior, Mumtaz dan sebagainya. Kalau dia Al-Fatih Junior, dia akan dapat 20 markah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kalau dia dapat Mumtaz, dia dapat 15 dan seterusnya. Okay. Ujian tilawah hafazan, siapa yang tak dapat Mumtaz, dia akan kurang daripada 10 markah. So, kenapa pentingnya ujian tilawah dan hafazan? Okay. Ni yang saya harapkan sangat kalau semua boleh dapat Mumtaz. Kalau anak tuan-tuan dan puan-puan nak berhajat masuk ke SAM Bestari dan juga MITS ataupun SAM Muhammadiyah, dia kena Mumtaz semuanya. Dia kena high score, markah yang sangat tinggi kepada semua ni. Okay. Co-curriculum, anak tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang dapat pencapaian co-curriculum terbaik paling tinggi, dia akan dapat markah penuh lah kat sini. Okay. Kemudian PAFA, 5 markah di sini. Di jumlah inilah yang dinilai oleh pihak JAIS untuk ditawarkan anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah agama. Kalau kita ni ke SAM Jeram lah. Okay. Yang lain untuk MITS, SAM Bestari Subanjaya pun isi yang sama. Jadi saya nak tekankan kalau anak tuan-tuan dan puan-puan dapat 5 borang nanti yang lain-lain color, isi setiap satu borang tu isi lampikan yang ini. Semua setiap satu borang. Kira ada 5 set lah. Jangan hantar 5 borang surat beranak satu je. Tak. Kalau hantar 5 borang surat beranaknya pun 5. IC-nya pun 5. Kalau IC tu kena photostat depan belakang lah. Okay, kena nampakkan depan dan belakang. Okay, borang ini nanti tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak color-colorkan sebab kami dah siapkan untuk color-colorkan. Okay, jadi ambil saja dan isi saja borang tersebut. Okay, ingat ya, hantar pada 6 Ogos 2021. Okay, kami akan tunggu di situ sampailah jam 4.30 petang. Okay. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada soalan, itu saja taklimat tingkatan 1 daripada saya. Sama-samalah kita berdoa asal urusan semua kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan anak tuan-tuan dan puan-puan juga dapat keputusan yang cemerlang, mumtaz dalam peperiksaan, dalam keputusan keseluruhan PSRE 2021, dan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf atas sebarang kekurangan, kekhilafan yang saya berikan daripada pagi tadi sehinggalah hari ini, sehingga sekarang ni. Kekurangan itu daripada pihak saya sendiri dan daripada pihak mewakili pihak sekolah. Jutaan terima kasih atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan dan anak murid dalam sesi taklimat pada pagi ini. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan, dan juga semoga SRE Sungai Sedang terus cemerlang dan terus cemerlang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Mukmin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zulman bin Sayuti atas taklimat tentang kemasukan ke tingkatan 1 2022 itu tadi. Diharapkan anak-anak tahun 6 yang akan ke sekolah tingkatan 1 tahun depan mendapat input dan ilmu yang berguna. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Dengan ini majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan, ibu bapa, para guru dan murid tahun 5 dan 6 yang telah memberikan segala kerjasama dan sokongan kalian untuk menjayakan taklimat pada pagi ini.
Saya selaku pengerusi majlis pada pagi ini memohon ribuan ampun dan maaf di atas segala kekurangan sewaktu mengendalikan majlis pada pagi ini. Kita akhiri talimat pada pagi ini dengan tasbih kafarah serta surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.